Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, welcome to my YouTube channel, gang. MS Motovlog di sini. So, tak terlambat lagi aku nak ucapkan kepada seluruh umat Islam selamat menunaikan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ni lah. Dan aku harap korang semua dalam keadaan yang sihat-sihat lah hendaknya. So, untuk video kali ini aku nak berkongsi sedikit aku punya pengalaman, pengetahuan aku berkenaan dengan motor CBR 250RR. So, topik apa yang kita akan bahas pada video kali ini iaitu berkenaan dengan satu sistem yang ada pada motor ni, iaitu throttle by wire, geng. So, memang sedia maklum untuk motor Honda CBR 250RR ni dia telah menggunakan throttle by wire, iaitu throttle dia tidaklah menggunakan kabel seperti kebanyakan motor lah. So, motor ni telah diubah dari segi throttle dia, dari segi tenaga mechanical ke elektronik. Boleh ubah bila-bila masa saja aku mau mengikut kehendak aku. Dan lain fungsi juga throttle ni, iaitu memberikan respon yang cukup tepat lah apabila korang pulas throttle. So, itu dari segi fungsi dia. Kalau orang yang tahu tu tahulah. Dan untuk pengetahuan, memang throttle by wire ni amat baru lagi untuk motor. Kalau kereta dah banyak dah guna, macam baby baru, biasa semua guna elektronik. So, dan seterusnya, macam mana cara kerja throttle by wire ni? Ialah dengan korang pulas dia throttle, handle throttle ni, throttle body pun dapat respon tanpa menggunakan kabel. Ni menggunakan wire dia ni. So, cara berfungsinya dia ada, yang paling penting dia ada 3 komponen yang berfungsi untuk menjayakan fungsi throttle by wire ni. Yang pertama iaitu throttle by wire ni lah. Yang kedua ECU, dan yang ketiga throttle body. So, apabila korang pulas throttle ni, di dalam ni ada sensor APS, acceleration position sensor.
bukaan throttle korang. Macam aku sekarang ni, aku buka throttle, berapa bukaan throttle yang aku buka, dia akan hantar volt, berapa volt dia melalui saluran, melalui wayar tu lah. Wayar tu dia akan hantar ke ECU motor ni, dan ECU akan menerima volt tu, data tu lah. Dia akan baca berapa nisbah yang korang buka throttle tu. Dan selepas ECU dah semak ECU pun dah baca, oh dia buka suku throttle. So dia akan hantar arahan tu ke throttle body, iaitu ke mini motor lah. Dekat throttle body CBR ni dia ada mini motor, dan situ ada sensor juga. Dia akan buka valve throttle tu lah, angle tu yang kita selalu panggil butterfly tu lah. Itu dia akan buka berapa keluasan dia untuk memberikan respon yang korang nak tu lah. So aku harap korang faham bagaimana cara kerjanya. Dia simple je, dari throttle ke ECU ke throttle body. Oh begitu je. Dan kenapa dipasangkan throttle wire-wire seperti fungsi yang tadi itulah, untuk memberikan penunggangan yang berbagai jenis lah, mengikut riding mood. So dia akan saling berkait lah. Dan jantung segala motor ni adalah ECU. So contoh sekarang aku ni, aku menggunakan mood sport dan aku pulas throttle ni. So ECU tu akan baca juga mood apa yang korang gunakan waktu tu. Kalau contoh mood comfort, dia akan berikan bahan bakar tu lebih sedikit lah berbandingkan korang gunakan Sport Plus. So cukup simple je penerangan aku berkenaan tu. Aku harap korang faham cara kerja dia macam mana. Dan seterusnya kebaikan throttle by wire ni. Kebaikan dia lebih kurang dengan fungsi juga, iaitu memberi tunggangan kepada penunggang mengikut kesesuaian mood yang digunakan. Lepas tu yang aku boleh bagi yang kedua, memberi pengalaman barulah kepada si penunggang. Dan the last, memberi respon throttle yang begitu efisien lah. Dan memang terus terang geng, pengalaman menggunakan motor yang jenis throttle by wire ni memang puas hati lah. So itu adalah kebaikan. Dan apa pula keburukan? Ni korang yang mesti akan tunggu-tunggu punya apa keburukan dia. Dah biarlah nak bandingkan motor So keburukan dia adalah dari segi maintenance geng. Maintenance dia, even kalau sensor yang kecil-kecil ni, macam sensor APS ni rosak pun dah, harga pun boleh tahan. Dan yang kedua, sistem ni tidak boleh dimodify. Perlu orang yang profesional lah. Contoh korang tukar angle sensor motor ni, motor
itu dorang akan naik dyno cuy. So memang itulah keburukan dia. So aku harap apa yang aku cakap ni bolehlah membuka minda korang yang tengah mencari CBR ke ataupun tengah mencari ilmu ataupun pengalaman orang yang menggunakan CBR ni sebelum korang nak ambil CBR ni. Mesti ada perbandingan punya. Tapi kalau motor baru ni jarang ada kerosakan begitu lah. So itu depend kepada cara penunggangan korang lah macam mana. Itulah bawa motor ni jangan aruk sangat, jangan nak pulas. Manjakanlah motor tu. Ada masa kita boleh renjan, ada masa kena kawal lah. So aku rasa perkongsian aku berkenaan dengan throttle by wire cukup setakat ni. Bukan cukup setakat ni, memang konten hari ini adalah berkenaan dengan throttle by wire. So aku harap korang dapatlah sedikit ilmu berkenaan dengan throttle by wire ni dengan penerangan ringkas aku ni. Dan aku rasa pun video aku cukup setakat ni. Dan korang yang mana tengok video ni